Assalamualaikum semua. Okey, ini video cikgu siri yang kedua. Okey. Sekarang ni kita nak bincang di segi kesan perubahan kadar bunga terhadap aktiviti ekonomi. Analisis AEY. Analisis AEY. So yang ni sangat penting lah. Yang ni sangat penting. So ingat yang ni. Ingat yang ni. Kesan perubahan penawaran wang terhadap kadar bunga, kemudian kadar bunga terhadap pelaburan, kemudian kesan kepada AE kita, sebab dalam AE ada I. So basically awak ingat yang ni. Basically ingat yang ni. Apabila berlaku perubahan penawaran wang, okey, apa kesan dia terhadap kadar bunga? Itu. Okey. Kemudian mestilah ada kesan sebab kita dah bincang dah tadi. Kita dah bincang dah tadi keluk penentuan kadar bunga tadi. Apabila berlaku perubahan permintaan wang ke, apabila berlaku perubahan penawaran wang ke, okey, kesan yang tadi tu. Ingat yang tadi tu. Okey. Jadi dalam kes ni, apabila kerajaan melalui bank pusat lah khususnya, Bank Negara Malaysia, dia buat berlaku penawaran wang, berlaku pertambahan penawaran wang ke, pengurangan penawaran wang ke. Okey, let's say kata berlaku pertambahan penawaran wang. So dia mesti ada kesan terhadap kadar bunga. So kadar bunga ni dia akan bagi kesan kepada air kita. Kepada air kita. Air itu investment, pelaburan kita. Dan bila pelaburan kesan perubahan kadar bunga ni dia bagi impact kepada perubahan kepada pelaburan. Jadi pelaburan ni dia akan bagi kesan kepada apa? Kepada AE. Ingatlah. Sebab apa? Sebab dalam AE ni ada C, ada I, ada G. So kalau ekonomi 3 sektor lah kan. Kalau ekonomi 4 sektor, X tolak M. Satu lagi ya. Okey, bila berlaku perubahan macam ni yang akhirnya memberi kesan kepada AE, aggregate expenses. Jadi AE ni bila kita ingat lagi lah dalam bab 3, okey, ingat balik keseimbangan pendapatan negara. Bila AE berubah, sebab bila AE berubah dia akan beri kesan kepada pendapatan. Jadi awak ingat dia punya rantaian ni. Okey, saya ulang kali lah. Maksudnya apabila berlaku perubahan penawaran wang, dia akan beri kesan kepada perubahan kadar bunga. Bila berlaku perubahan kadar bunga ni merujuk kepada kos pinjaman lah. Jangan lupa itu. Kadar bunga ni dia merujuk kepada kos pinjaman. Kalau kadar bunga tinggi, bermaksud pelaburan kita akan berkurang lah. Kalau kadar bunga, sebab dia macam ni ya, basic dia senang ya. Kalau kadar bunga ni tinggi, kos pinjaman tu tinggi. Bila kos pinjaman tinggi, bermaksud orang kurang lah buat pinjaman. Maksudnya individu ataupun firma-firma dia kurang buat pinjaman. Bila kurang buat pinjaman, maksudnya pelaburan kita berkurang lah. Begitu juga sebaliknya lah. Bila kadar bunga kita rendah, bermaksud kos pinjaman kita rendah. Bila kos pinjaman kita rendah, maksudnya ramailah orang buat pinjaman. Jadi pelaburan pun meningkat. So ingat yang tu saja, dia punya konsep dia. Dan bila air ni berubah, dia akan beri kesan kepada AE, iaitu perbelanjaan agregat. Sebab kita tahu ada 4 komponen utama dalam perbelanjaan agregat, iaitu ada C, ada I, ada G, ada X tolak M. Untuk ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. So jadi dalam AE ni dia ada I. Jadi bila I berubah, maka AE pun akan berubah. Jadi bila sampai di sini, awak ingat balik keluk keseimbangan pendapatan negara yang kita bincang dalam bab 3. Rujuk balik. Nak rujuk balik bahagian ekonomi 3 sektor boleh, ekonomi 4 sektor pun boleh, tak ada masalah. Sebab ekonomi 3 sektor dia ada I juga. Okey. Jadi apabila AE berubah, okey, maka dia akan beri kesan kepada pendapatan negara. Jadi rantaian ni awak kena ingat. Inilah cara bagaimana bank pusat, bank negara kita, dia nak mengawal sesuatu isu-isu utama dalam makroekonomi dengan cara macam ni. Salah satu contoh. Okey. Balik pada yang perbincangan kita yang utama ni, iaitu kesan perubahan kadar bunga terhadap aktiviti ekonomi. Kalau awak rujuk dalam buku pun memang ada. Okey. Kalau rujuk dalam buku, ni.
gambar rajah ni memang lengkap lah kan. Okey, tapi cikgu akan mula daripada awal ni. Okey, daripada sekarang. Okey, yang ni adalah kita kata rajah atau keluk penentuan kadar bunga yang kita bincang sebelum ni. Okey, di mana keluk permintaan wang dengan keluk penawaran wang berselang. Jadi dia akan capai pada kadar bunga R ni. Jadi pada kadar bunga R ni, kalau kita tengok di sini, okey, pada kadar bunga air ni, ini adalah keluk pelaburan. Bermaksud pada kadar bunga ni, pelaburannya adalah pada air kosong. Pada air kosong. Dan ni adalah keluk AAY kita lah, keseimbangan pendapatan negara kita. Okey, ni patut kena label E lah. Okey. Okey, jadi C tambah I tambah G. Cikgu ambil contoh kata ekonomi 3 sektor lah. Okey, jadi pendapatan negara kita Y kosong lah. Okey, Y kosong. Okey, jadi isunya sekarang ni, katalah bank negara menambahkan penawaran wang dalam ekonomi. Maka keluk penawaran wang ni dia akan berpindah daripada MS0 kepada MS1. Contohnya macam ni. Okey. MS1. Keluk pun tak lurus dah. Okey. Jadi kadar bunga di sini. Okey, kadar bunga katalah sini R2. Okay. Jadi bila berlaku pertambahan penawaran wang ni, keluk penawaran wang ni dia akan beralih ke kanan. Itu basic yang kita dah tahu dah. Jadi apa kesan dia? Okey, kalau kesan dia di sini, kalau kita tengok di sini, okey, kita nak fahamkan yang ni kan. Okey, bila bank negara dia tambah penawaran wang dalam ekonomi negara kita, keluk penawaran wang ni dia akan first kali kesan dia akan beralih ke kanan. Macam ni. Okey, jadi kita kena faham. Dan apa yang menyebabkan kita kata kadar bunga tu turun daripada R kepada R2? Kita kena faham itu. Okey, cuba kita perhati dengan teliti keluk ni. Apabila berlaku pertambahan penawaran wang daripada bank negara, okey, dalam ekonomi kita ni, keluk ni akan beralih ke kanan daripada MS0 kepada MS1. Maksudnya wujud lebihan penawaran wang sebanyak W0 dengan W2. Dia wujud lebihan penawaran wang tu, W0, W2 tu pada kadar mana? Pada kadar R tu. Pada kadar bunga R, yang kat atas tu. Jadi apabila berlaku lebihan tersebut, okey, orang ramai ni dia akan buat permintaan ataupun meminta lebihan wang tersebut dengan tujuan untuk membeli saham ataupun nak beli bond kan. Jadi maksudnya apabila berlaku lebihan penawaran wang ni, maksudnya orang ramai dia akan buat permintaan terhadap lebihan wang tersebut untuk membeli saham ataupun bond di sini. Jadi kesan daripada situ, maka kadar bunga ni dia akan turun daripada R kepada R2. Dan kita jangan lupa, apabila berlaku penurunan kadar bunga, dia akan menyebabkan harga saham atau harga bond tu akan naik. Tu hubungan songsang di antara kadar bunga dengan harga bond. Tu kita jangan lupa lah. Okey. Apabila berlaku pertambahan penawaran wang ni, lebihan W0, W2, bila wujud lebihan ni, maka orang ramai akan buat permintaan terhadap lebihan tersebut, maka kadar bunga ni dia akan turun daripada R kepada R2. Maka kadar bunga yang ni pun dia akan turun. Dia akan turun jugalah. Dia akan turun juga daripada R kepada R2. Okey. Kita tengok sini. Jadi air kosong kepada air 2. Jadi apa kesan terhadap pelaburan?
Apa kesan terhadap pelaburan? Kalau kita lihat di sini, maksudnya kita tengok di sini, pelaburan dia meningkat. Pelaburan dia meningkat daripada air kosong kepada air 2. Kesan daripada penurunan kadar bunga tu. Jadi apa kesan terhadap keluk keseimbangan ekonomi kita? Okey, keluk ni dia akan meningkat. Keluk ni dia akan meningkat di sini lah. Jadi ni ruang tak cukup ni, cikgu akan tulis C tambah I tambah G tambah perubahan I lah. Perubahan I. Jadi kalau kita lihat di sini, ni katalah E, sini jadi E2. Okey. Kalau ni yang penting. Kan? Jadi kalau kita lihat di sini balik, bermaksud kesan daripada kadar bunga tu dia akan menyebabkan pelaburan tu meningkat. Bila kadar bunga turun, bila penawaran wang bertambah, kadar bunga turun. Bila kadar bunga turun, pelaburan meningkat. Sebab apa pelaburan meningkat? Sebab kos pinjaman kita murah. Sebab kadar bunga kita rendah. Okey, jadi apa kesan pelaburan terhadap AE kita? AE kita akan meningkat. Maksudnya kalau keluk AE ni dia beralih ke atas lah, bersilang dekat E2 tu. Maka apa kesan terhadap pendapatan negara? Pendapatan negara meningkat daripada Y0 kepada Y2. Itu. Ni kesan dia. Okey. So ingat balik yang rantaian ni. Ingat balik yang rantaian ni. Okey, dalam kes ni, kalau kita tengok dalam kes ni, yang pertama ni pertambahan penawaran wang. Okey. Bila berlaku pertambahan penawaran wang, kadar bunga jatuh. Bila kadar bunga jatuh, bermaksud kos pinjaman kita murah. Pelaburan kita meningkat. Ingat tu. Bila pelaburan kita meningkat, AE kita pun turut meningkat. Dan akhirnya pendapatan negara turut meningkat. So ingat rantaian ni. Awak faham konsepnya ni, tak ada masalah. Okey, dan sebaliknya. Dan sebaliknya ni bermaksud, maksudnya kalau kata bank negara dia mengurangkan penawaran wang. Contoh macam ni. MS1. Okey, ni kadar murah. Ni R1 kan. Okey. Kalau kita tengok di sini, okey. Bila bank negara mengurangkan penawaran wang dalam ekonomi, keluk penawaran wang ni dia beralih ke kiri daripada MS0 kepada MS1. Dan kadar bunga kita meningkat daripada R kepada R1. Kan? Itu. Sini W1 lah. Maksudnya pada kadar bunga R ni, maksudnya wujud kekurangan penawaran wang dalam ekonomi kita sebanyak W1, W0. Wujud kekurangan ni. Dan kekurangan ni dia akan menyebabkan kadar bunga kita akan meningkat, dan pada ketika itu harga saham atau harga bond tu dia jatuh. Okey. Dan bila kadar bunga meningkat, dia akan menyebabkan kita kata kos pinjaman kita pun meningkat. Bila kos pinjaman kita meningkat, maka pelaburan kita pun berkurang. Daripada I kepada I0 kepada I1. Okey. Boleh jelas setakat tu? Jadi bila pelaburan berkurang, maksudnya di sini keluk EE kita dia akan beralih ke bawah macam ni. Cikgu akan label macam ni, C tambah I tambah G tambah perubahan I. Perubahan I ni yang kurang lah, tadi ni yang meningkat. Okey. Maka di sini keluk keseimbangan yang baru E1. Jadi cuba kita tengok di sini. Apa kesan dia? Kesan dia di sini, kalau kita lihat di sini adalah pendapatan negara berkurang daripada Y0 kepada Y1. Ni kesan dia. So awak kena ingat dalam bab ni, secara keseluruhan kalau kita lihat di sini, ini antara intipati utama lah. Intipati utama dalam bab 4 ni.
Maksudnya 3 keluk ni maksudnya selalulah kita kata menjadi soalan utama bahagian essay, dan juga mungkin ada yang bahagian kuantitatif lah. Jadi kita ingat konsep tu. So sekali lagi cikgu nak refresh awak jangan lupa, jangan sekali-kali lupa yang ni. Itu jangan sekali-kali lupa yang ni. Okey, jadi dalam kes yang kedua ni, pengurangan penawaran wang ni. Okey, cikgu refresh balik Okey. Bila berlaku pengurangan penawaran wang dalam negara, dia akan menyebabkan kadar bunga meningkat. Ingat tu. Bila kadar bunga meningkat, bermaksud kos pinjaman kita tinggi. Orang ramai, firma kurang buat pinjaman. Maka dia akan menyebabkan aktiviti pelaburan kita berkurang dalam negara kita. Dan apabila aktiviti pelaburan berkurang dalam negara, dia akan beri kesan kepada perbelanjaan agregat kita. Jadi perbelanjaan agregat kita pun dia akan jatuh ke bawah. Dia akan berkurang. Dan akhirnya dia akan menyebabkan pendapatan kita pun berkurang juga. So ingat rantaian ni. Yang ni yang penting. Okey. Jelas Saya harap semua jelas. So ni antara yang utama lah yang kita perlu bincang, iaitu kesan perubahan kadar bunga terhadap aktiviti ekonomi, khususnya dalam ni kita panggil analisis AEY lah. Analisis AEY. Okey. Dan kalau kita nak lihat dari segi analisis ADAS. Okey. Okey, ni analisis ADAS. Kalau kita tengok di sini, okey, ni persilangan keluk permintaan wang dengan keluk AS. Sebab apa AS ni bentuk macam ni? Sebab yang ni nak menunjukkan kata ekonomi negara kita ni telah mencapai guna tenaga penuh. Maksudnya dia tak boleh keluaran negara ni dia tak boleh bertambah dah. Sebab tu bila sampai dekat sini, bila sampai dekat keseimbangan ni E0 ni, keluk ni daripada sini dia menegak ke atas, jadi tak anjam sempurna. Okey, jadi maksudnya sini, kalau berlaku sebarang pertambahan penawaran wang pun, contohnya macam ni, daripada MD0 meningkat kepada MD1, kan? Okey, kalau dia meningkat pun, dia akan menyebabkan kat sini kita kata harga asal sini. Kalau permintaan wang meningkat, dia akan menyebabkan harga meningkat. Okey. Jadi kalau dia meningkat pun, kalau permintaan bukan permintaan wang lah. Sorry. Salah simbol, permintaan wang pula. Ini analisis AD, ini AD. Okey, AD0 ni AD1. Okey. Kalau permintaan agregat meningkat pun daripada AD0 kepada AD1, dia akan menyebabkan harga hanya meningkat daripada P kepada P1 saja. Dia tak akan menyebabkan pendapatan kita meningkat. Pendapatan kita tetap Y1. Sebab apa? Sebab pada ketika ini kita kata ekonomi telah mencapai guna tenaga penuh. Maksudnya peningkatan dalam AD0 kepada AD1 ni, dia akan menyebabkan inflasi itu berlaku dalam negara kita. Itu. Pendapatan negara tetap pada Y1. Kenapa? Kerana pada ekonomi guna tenaga penuh ini,
firma-firma tak mampu lagi menambah keluaran dalam negara. Maksudnya keluaran dalam negara ni orang kata seolah-olah dah mencapai tahap optimum, maksimum kah? Macam tu lah. Itu. Jadi yang ni kita panggil analisis ADAS. Analisis ADAS pada ketika guna tenaga penuh. Itu. So yang ni kita panggil analisis ADAS. Okey. Okey, clear lah. So ni antara yang perlu kita bincang, yang perlu kita beri penekanan, iaitu dari segi yang tadi itu analisis AEY dan juga analisis ADAS. Okey. Jadi cikgu harap video cikgu siri yang kedua ni dapat membantu awak semua sedikit sebanyak untuk memahami bagi bab-bab yang seterusnya lah. Okey, sekian.